Apakah itu e-sport? Secara ringkasnya, e-sport adalah permainan kompetitif pada tahap profesional yang hanya melibatkan permainan video atau sebarang permainan dengan konsep kalah dan menang. Pengiktirafan e-sport secara berleluasa di Malaysia bermula pada Disember tahun 2014 apabila pihak kerajaan telah bekerjasama dengan badan NGO untuk melancarkan e-sport Malaysia ataupun ESM yang didaftarkan atas sokongan pihak Felda dan Asus Malaysia selaku jenama peralatan yang disyorkan. Tujuan perubahan ini adalah untuk menaik taraf e-sport di Malaysia. Faedah kepada mereka yang bergiat aktif secara serius dalam bidang e-sport ini ialah boleh menjana pendapatan yang lumayan hasil dari gaji yang diperolehi serta kemeriahan e-sport yang berjaya menarik ramai penaja dari syarikat besar seluruh dunia. Secara tidak langsung meningkatkan reputasi e-sport. Pertandingan e-sports di Malaysia adalah agak progresif. Bermula dengan pertandingan di peringkat tempatan anjuran kelab, e-sports telah mendapat tempat pada Sukan Malaysia Perak pada tahun 2018. Jadi Malaysia telah menghantar atlet e-sports pada Sukan Asia pada tahun 2018 di Jakarta, Indonesia. Dan pada Sukan Siak pada tahun 2019 di Manila, Filipina. Ia juga sedang dipertimbangkan dan dipertandingkan pada Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China. Antara salah satu contoh pemain e-sports adalah Chai Hee-fung atau nama lain Mushi yang cukup terkenal dalam kalangan komuniti Dota 2 di Malaysia. Mushi ialah atlet e-sports yang paling berjaya di Malaysia setakat ini. Sepanjang penglibatan beliau, arena kompetitif Dota 2, beliau telah bertanding dalam liga berprestij itu sebanyak 3 kali. Pengalaman pertama ialah The International bagi Mushi adalah memenangi tempat ketiga pada tahun 2013. Setahun kemudian, beliau memenangi tempat keempat bersama tim DK pada tahun 2014 dan mendapat tempat keempat di The International 2016. Kini, Mushi ialah kapten dan juga mid player untuk Mineski. Pada pendapat saya, e-sport ini tentu diyakini mempunyai masa depan yang cerah dan mampu menjana pendapatan yang lumayan kerana mereka ini bukan hanya sekadar bermain membuang masa tetapi mereka ini adalah seorang profesional yang berbayar seperti seorang streamer. Streamer adalah seseorang yang menyiarkan permainan game mereka sebagai hobi atau kerjaya dan kebiasaannya, streamer ini mempunyai pengikut atau follower mereka tersendiri. Elemen streamer adalah sesi perkongsian dan kelas pendedahan kepada peserta bagaimana mereka boleh menjana pendapatan melalui streaming dan juga tambah nilai terutama dalam bidang teknologi yang memerlukan kemahiran. Oleh itu, hal ini jelaslah bahawa e-sport ini mampu menjana pendapatan yang lumayan di samping boleh melangkah lebih maju ke hadapan demi mencapai matlamat kehidupan yang diingini. Ya, perkembangan pesat sukan elektronik e-sukan negara perlu diberi perhatian serius berikutan potensi yang boleh dibawa oleh sukan itu di kejohanan peringkat antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Dayana Merican berkata, perkembangan e-sukan negara tidak sewajarnya dipandang rendah kerana persekitarannya mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi dan mampu menjana ekonomi anak-anak muda di negara ini. Maka sebab itulah e-sukan ini kita tidak boleh pandang enteng. Ia bukan hanya mendapat tempat dalam kalangan anak muda tetapi juga boleh membantu dalam pembangunan ekonomi negara jika ia dilakukan dengan cara yang baik dan cara yang terancang. Selain itu, e-sukan juga satu bentuk sukan yang dapat memberi penjanaan kepada kekayaan baru kerana rantaian ekonominya yang cukup luas dan populasi komuniti e-sukan di seluruh dunia hari ini telah melebihi 20 juta individu. Asia Pacific University pada Februari 2017 telah melancarkan eSports Malaysia Academy. Ia dijangka akan menjadi sebuah institusi melatih dan menyediakan bakat-bakat eSports bukan sahaja untuk menyertai acara kompetitif, malahan mengembangkan bilangan tenaga kerja yang akan memajukan industri eSports. Pertandingan eSports kini kerap kali dianjurkan sama ada dalam talian maupun secara turnamen. Saya menjangkakan untuk 5 tahun akan datang, ianya akan menjadi 1 tahun di mana eSports akan mula mendapat tempat dalam arus perdana dan terus berkembang dengan pesat. Permainan video telah menjadi satu aktiviti yang telah diiktiraf di peringkat global.
Jika 15 tahun yang lepas ianya diberi persepsi negatif, tetapi hari ini ianya terbukti memberi banyak faedah kepada para pemainnya. Malah, e-sport juga telah menempa nama di persada antarabangsa. Buktinya, pingat emas pertama dalam acara e-sukan menjadi milik atlet negara, iaitu Dr. Yu Wing King di Sukan SEA 2019 di San Juan. Beliau juga menolak persepsi mereka yang menghabiskan masa bermain permainan elektronik ini tidak boleh berjaya dalam pendidikan dan kerjaya dengan berjaya dalam kedua-duanya. Harapan saya, semoga pihak kementerian memberi perhatian kepada pembangunan sukan ini serta mempromosi kelebihan sukan ini kepada masyarakat pada masa hadapan.